Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma ja'alna minal 'arifin wal wasilina ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kehendaknya juga kita dapat meneruskan perkongsian ilmu makrifat pada malam ini. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan memberkati pertemuan kita, dan seterusnya kita beroleh ilmu yang terus memberikan manfaat, menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya sampai kepada mencapai kepada mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Baik, sebelum ni saya dah menyebut kepada tuan-tuan mengenai dengan perjalanan kepada Allah ni, maknanya terbahagi kepada dua golongan. Ada orang yang dipanggil sebagai salik, yakni orang yang berjalan kepada Allah. Itulah keadaan kita ramai-ramai pada hari ni. Kita semua ni kita panggil, kita sebut kita semua sebagai salik lah, tuan-tuan ya. Dan ada di sana dipanggil orang yang majzub, yakni orang-orang yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, sehingga seorang itu dibimbing oleh Allah secara khusus sehingga orang ini sampai kepada tahap makrifat, tuan-tuan ya. Baik, dan seterusnya tuan-tuan, hari ini kita nak menyambung perjalanan itu perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari segi nama ataupun landasan-landasan yang kita nak tempuh dalam perjalanan kita nak sampai kepada mengenal kepada Allah ataupun dipanggil sampai kepada makrifat, tuan-tuan ya. Makrifat ni adalah ilmu, tuan-tuan ya. Adapun orang-orang yang mencapai makrifat tu adalah orang dipanggil arif ya. Jadi arif ni adalah orang-orang yang mengenal kepada Allah. Jadi tuan-tuan, arif ni adalah anugerah khas daripada Allah nah. Makrifat ni ilmu, maknanya orang-orang yang mempelajari jalan untuk mengenal kepada Allah ni panggil ilmu makrifat. Ada orang-orang yang telah mendapat anugerah daripada Allah untuk mengenal kepada Tuhan, itu dipanggil arif, tuan-tuan ya. Baik, jadi golongan manusia ni tuan-tuan, secara umumnya golongan manusia ni ada tiga golongan ya. Pertama dipanggil golongan abid. Abid. Abid ni ini adalah orang-orang yang beramal ibadat lah, tuan-tuan. Orang yang mengingati akhirat, mengingati kematian. Maka kita ni terbagi pada tiga golongan lah, tuan-tuan ni. Adapun orang-orang yang memang kehidupannya tidak ingat kepada Allah, lalai dan sebagainya, itu tak termasuk dalam tiga golongan yang kita sebut ni, tuan-tuan ni. Kerana di sana ada orang Islam yang dipanggil orang Islam yang munafik. Ada orang Islam yang dipanggil orang Islam yang fasik. Ya. Orang Islam yang munafik ni maknanya mereka ni adalah zahirnya Islam tapi batinnya mereka ni tidak suka kepada solat, tak suka kepada perkara-perkara ketaatan ni, tak suka. Mereka suka membuka aurat, melakukan maksiat, bahkan mereka ni membenci kepada hukum hakam Islam dan sebagainya. Ni munafik, tuan-tuan ya. Bahkan bila nak dilaksanakan hukum-hukum Allah, mereka sangat takut kerana mereka tak boleh nak meneruskan lagi aktiviti-aktiviti haram mereka, perjudian, disko dan sebagainya. Ini orang munafik, tuan-tuan ya. Adapun orang-orang fasik adalah orang-orang yang mereka ni masih tidak benci kepada agama Allah, tetapi mereka ni orang-orang yang banyak melakukan dosa, dipanggil fasik ya.
Fasik ni orang-orang yang mengekalkan dosa kecil dan melakukan dosa besar, dia panggil fasik, tuan-tuan. Baik, ada pun orang-orang yang sudah bertaubat adalah orang-orang yang ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian, tuan-tuan. Maka golongan ni ada 3, tuan-tuan. Pertama, manusia-manusia yang kita gelar mereka sebagai abid, tuan-tuan. Baik, golongan abid ni adalah golongan yang mana mereka beramal ibadat ni, mereka mengingati kepada balasan syurga, tuan-tuan. Mereka mengingati kepada ganjaran pahala yang Allah beri berlipat kali ganda, kan. Jadi mereka ni mengingati balasan-balasan tentang balasan-balasan dalam kubur dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, golongan abid ni adalah mereka-mereka yang beramal ibadat ni kerana mereka melihat kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala tentang ganjaran-ganjaran, tuan-tuan. Jadi mereka-mereka ni orang-orang yang sudah dikatakan orang-orang yang baik, tuan-tuan. Orang-orang yang dipanggil sebagai hamba kepada Allah lah. Tidak lagi mereka beramal ibadat ni kerana orang nak tengok, tuan-tuan. Jadi abid ni maknanya maslamat di tu yang berbeza dengan golongan salik dan golongan arif, tuan-tuan. Jadi abid ni adalah orang yang mulia di sisi Allah, tuan-tuan. Orang yang bagus di sisi Allah, orang yang yakin kepada janji akhirat, yakin kepada janji Allah, tuan-tuan. Jadi golongan abid ni adalah golongan yang baik, golongan yang beriman, golongan yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, tuan-tuan. Jadi kita tak boleh kata abid ni golongan rendah dan sebagainya, tuan-tuan. Ini tak kena, tak betul, tuan-tuan. Kerana setiap manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan masing-masing, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau memang itu yang mereka kehendak dalam diri mereka dan mereka bersemangat untuk mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan perkara-perkara pahala, kan, dengan ganjaran-ganjaran syurga, maka itu suatu kebaikan, satu anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Jadi kita sebagai orang yang mengaji ilmu tasawuf, mengaji ilmu nak dekat diri kepada Allah, kita tak boleh memandang hina, tuan-tuan, tak, kepada orang-orang yang nakkan kepada pahala. Setengah pengajian, setengah daripada kita tengok setengah guru-guru, tuan-tuan, yang menerangkan perkara-perkara macam ni, mereka kata apa, orang nak pahala ni, orang ni masih syirik kepada Allah. Ni tak betul cakap macam tu, tuan-tuan. Tak, masih nakkan ganjaran pahala ni, kita kata masih budak-budak dan sebagainya. Tak betul, tuan-tuan. Kerana maknanya orang yang sudah ingat kepada ganjaran pahala, berarti mereka sudah yakin dengan pemberian Allah. Walaupun hakikatnya, maknanya memanglah mereka itu tidaklah berada pada tahap yang lebih baik daripada orang salik. Tetapi mereka sudah baik kerana mereka sudah ada keyakinan dengan janji-janji Allah. Mereka sudah ada ingatan kepada ganjaran syurga, akhirat dan sebagainya. Maka mereka jadi orang-orang yang baik, tuan-tuan. Bahkan, saya nak sebut dengan tuan-tuan, orang salik, kan, orang yang lebih tinggi daripada abid ni panggil salik lah, tuan-tuan. Orang salik yang mengaku yang mereka ni beramal ibadat kerana dekat diri kepada Allah dan sebagainya. Tetapi hakikatnya perjalanan mereka banyak melakukan maksiat, tuan-tuan, tak? Banyak kehidupan mereka ni lalai dengan TV dan sebagainya. Sedangkan orang abid tadi, walaupun dia nakkan pahala, tapi dia rajin baca Quran, dia rajin tahajud, tuan-tuan, tak? Maka orang ni jauh lebih mulia daripada kita. Kan, kita yang salik ni, kita kata kita nak redha Allah, tapi kita banyak kedekut dengan harta dan sebagainya. Orang abid dia nampak pahala, dia rajin sedekah dan sebagainya, tuan-tuan, tak? Maka orang abid ni lebih mulia kerana ketaatannya kepada Allah. Kita ni, tuan-tuan, maknanya kita banyak bermaksiat, walaupun kita kata kita ni salik dan sebagainya, tapi banyak dosa dengan Allah. Maka jauh lebih mulia orang-orang yang abid tadi, tuan-tuan. Dia tak berani nak buat dosa dengan Allah sebab dia takut neraka dan sebagainya, tuan-tuan. Kita kadang-kadang buat dosa tak kisah. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan. Baik, jadi di sana tu ada golongan abid. Jadi abid tu itulah keadaan hati mereka, tuan-tuan. Baik, dan seterusnya ada di sana dipanggil golongan salik. Golongan salik ini adalah orang-orang yang berjalan ataupun orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendak mereka nak orang salik ni, tuan-tuan, dia berjalan kepada Allah atas sebab mereka nak dapat redha Tuhan. Ataupun kita kata mereka nakkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, nakkan kepada diri Allah Subhanahu Wa Taala, itu panggil salik. Salik ni, tuan-tuan, maslamat besar dia ialah sampai kepada mereka mendapat redha Allah dan Allah anugerahkan kepada mereka makrifat. Maksudnya Allah kurniakan kepada mereka hati yang mengenal kepada Allah. Itu dipanggil salik, tuan-tuan. Salik ni hasilnya adalah makrifat lah. Jadi tuan-tuan, salik ni satu perjalanan, tuan-tuan, satu perjalanan. Jadi perjalanan untuk pergi kepada Allah ni, tuan-tuan, bukan perjalanan yang mudah. Bukan macam kita kata kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan, kita nak pergi Kuala Lumpur, maka kita katakan kita bawa kereta, kita tekan minyak, jalan, tuan-tuan, tak? Kita nak menuju kepada Allah, nak sampai tahap makrifat ni, dia bukan jalan yang semudah kita tekan pedal kereta tu jalan, begitu bukan, tuan-tuan. Hakikat kita yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, maknanya kita ni sedang berjalan dengan berlawan sebenarnya.
tuan-tuan ya. Sebab tu salik ni tuan-tuan, akhir perjalanan dia ataupun tamatnya akhir kepada dia punya perjuangan untuk menuju kepada Allah itu, akhirnya apa tuan? Akhirnya makrifat. Makrifat ni kita kan golongan yang ketiga, yang ni golongan arif tuan-tuan ya. Golongan arif ni adalah golongan-golongan yang sudah Allah beri anugerah kepada mereka untuk kenal kepada Allah hasil daripada jalan salik ni tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Baik. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita katakan orang yang makrifat, orang yang arif, orang yang sampai kepada Allah. Makrifat ataupun sampai ni perkara yang sama tuan-tuan ya. Ataupun orang yang arif lah tuan-tuan ni. Bagaimana kita katakan orang yang arif tu? Bagaimana kita katakan orang yang telah sampai kepada Allah tuan-tuan ya. Baik, Syekh Abdullah guru kita menerangkan, orang yang sampai kepada Allah ni tuan-tuan, dia sampai sebab apa kita katakan dia sampai? Ataupun kenapa kita katakan orang ini sudah habis perjuangan dia tuan-tuan. Kenapa orang yang berjalan kepada Allah ni akhirnya kita kata dia sampai? Kenapa kita kata dia sampai tuan-tuan ni? Apa maksud sampai yang sebenar-benarnya? Usul ilallah tu kan, sampai kepada Allah tu apa maksud sebenarnya tuan-tuan ya? Jadi salik tadi perjalanan untuk kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga sampai. Apa maksud sampai tadi tuan-tuan? Sampai ni maksudnya sehingga seseorang yang berjalan kepada Allah dalam perjuangan melawan dengan godaan-godaan, cobaan-cobaan dunia ini tuan-tuan. Maka dengan melawan hawa nafsu, melawan dengan kehendak-kehendak hati yang cinta kepada dunia, cinta kepada makhluk, tuan-tuan nak. Kehendak-kehendak diri yang suka kepada maksiat dan sebagainya, berlawan sehingga dah sampai satu tahap semua nafsu-nafsu yang berada dalam dirinya telah berjaya dikalahkan. Itu dipanggil sampai. Sampai ni maksudnya setiap perkara-perkara yang menghalang diri dia untuk pergi kepada Allah tu telah ditepihnya. Tuan-tuan tak? Godaan syaitan, godaan dunia, godaan wanita, kan, pandangan yang jahat, pendengaran yang tak baik, mulut yang bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Jadi semua itu telah dilaluinya, telah ditepihnya ujian, cabaran dan sebagainya. Sehinggalah orang ni sampai. Maknanya sampai apa? Maknanya sudah habis. Syekh Abdullah kata apa? Orang sampai ni habis perjalanan. Apa maksud habis ni? Bukan tak melakukan ketaatan, dan tak silap. Maknanya orang yang sampai kepada Allah ni bukan maksudnya dia sudah tidak lagi sembahyang. Setengah-setengah orang yang berjalan dengan ilmu yang sesat, tak betul ni. Dia kata kami sampai kepada Allah tak perlu sembahyang dah. Tak betul tuan-tuan ya. Jadi orang yang sampai kepada Allah ni maknanya sampai dengan sebab perjalanan dia melawan hawa nafsu tu, sehingga sudah tidak ada lagi nafsu yang boleh mengalahkan diri dia. Sebab tu orang yang sampai kepada Allah ni, maqam hati dia adalah nafsu mutmainnah. Tuan-tuan ya. Nafsu mutmainnah ni maksudnya nafsu yang telah berjaya didik ataupun berlawan dengan nafsu-nafsu yang jahat tadi, sehingga diri dia sudah semata-mata tenang dengan Allah. Tidak lagi hati dia itu cenderung kepada sesuatu selain daripada Allah. Sudah kosong. Itu yang kata habis tu. Kita hari ni tuan-tuan dalam keadaan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi hati kita ni kadang-kadang masih kedekut, masih berdendam dengan orang. Tuan-tuan tak? Masih ada sifat cinta ke dunia. Maka kita tak habis. Kita perjalanan kita ni masih tak habis sebab kita ni masih kalah dengan perkara ni, kalah dengan perkara tu, sebab itu kita tak habis. Tuan-tuan, jadi orang-orang yang sampai kepada Allah ni dia habis perjalanan ni, kata Syekh Abdullah. Jadi habis perjalanan ni maknanya sudah habis kehendak-kehendak nafsu yang jahat, sudah bertukar dirinya kepada nafsu-nafsu yang baik. Tuan-tuan ya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdullah guru kita, orang yang sampai kepada Allah ni adalah orang yang maknanya dalam hatinya telah penuh dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Sama ada sifat-sifat yang terpuji secara khusus, tuan-tuan, yang ini sifat-sifat yang 10 tu lah, tuan-tuan. Sabar, redha, syukur, tawakal, tuan-tuan nak takut kepada Allah dan sebagainya. Ataupun sifat-sifat mahmudah secara umum, maksudnya seorang yang suka senyum, seorang yang merendah diri dan sebagainya. Maksudnya sifat dalam kehidupan dia tak ada lagi sifat yang nak marah orang, tuan-tuan, ataupun duka cita dengan ujian dan sebagainya. Orang macam ni, orang yang terlalu dekat kepada Allah ni, sudah tenang hatinya setenang-tenangnya, tuan-tuan ya. Jadi maknanya orang salik ini dia berjalan sehingga sampai kepada Allah itu, dan di situlah Allah berikan dia makrifat, tuan-tuan ya. Dan orang yang sampai kepada Allah ni juga, kata Syekh Abdullah, adalah orang yang telah berjaya mengosongkan hatinya daripada mensyirikkan Allah. Sama ada dia mensyirikkan Allah dengan diri dia, mensyirikkan Allah dengan kekuatan dia, tuan-tuan tak? Mensyirikkan Allah dengan melihat alam ni ada kuasa selain daripada kuasa Allah, tuan-tuan tak? Jadi orang yang sampai kepada Allah ni, dia sampai dengan jalan syariat, dia sampai dengan jalan hakikat. Kedua-duanya dia dapat,
maka dia sampai kepada makrifat, tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, itu 3 golongan yang saya sebutkan dengan tuan-tuan ya. Baik, sebelum kita nak pergi kepada landasan-landasan tadi tu tuan-tuan ya, landasan dalam keadaan kita menuju kepada Allah ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam kita nak mencari guru yang benar ni tuan-tuan ya, antara ada perkara yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan ni supaya kita ni tak mudah dengar je ilmu makrifat, kita pun terus nak belajar tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kalau boleh kita ni jangan orang kata mudah nak dengar pada semua perkongsian, kecuali kalau kita ni memang ada asas-asas syariat yang bagus tuan-tuan ya. Kita ada asas-asas ilmu agama yang baik untuk kita menapis, boleh kita dengar, tak apa. Tapi tuan-tuan, kalau kita rasa usuluddin kita pun tak berapa nak mantap, nak kemas tentang syariat kita pun kita tak berapa nak baik lagi. Jadi tuan-tuan, nasihat saya, jangan tuan-tuan terus mudah nak cari ilmu makrifat ni daripada semua orang. Tuan-tuan kena kaji tuan-tuan ya. Baik. Antara perkara yang mudah untuk kita kenal guru ini guru yang benar, boleh membawa kita kepada makrifat ataupun makrifat orang ni makrifat yang tak betul dan sebagainya. Antara yang tuan-tuan boleh kenal mudah ialah tuan-tuan, pertama, orang yang tak betul jalan kepada Allah ni, dia kata nak bawa kita kepada makrifat, kita akan tengok pertama paling mudah dia akan membeza-bezakan. Syariat, hakikat, tarikat ni dia akan bezakan. Mana apa dia kata ni orang syariat. Orang cakap macam tu tuan-tuan tak betul. Sebab tuan-tuan, sebenarnya orang yang nak bawa kita kepada Allah ni, dia tak boleh bawa kita kepada Allah ni dengan jalan hakikat je. Dia tak boleh kata ni jalan syariat. Kan, ni orang syariat duduk tepi. Ataupun syariat dia tak faham perkara ni. Tak betul. Sama sekali tak betul. Itu tanda awal kita boleh detect orang ni sebenarnya tak betul perjalanan kepada Allah. Bagaimana seseorang itu untuk sampai kepada tahap makrifat sedangkan syariat dia tidak betul ataupun dia membuang syariat dalam kehidupan dia. Sedangkan syariat itulah asas paling besar, paling penting untuk kita sampai kepada Allah. Tuan-tuan ya. Bahkan sebenarnya syariat inilah perkara yang paling utama, yang paling besar yang tuan-tuan kena tengok kepada seorang guru. Kalau tuan-tuan tengok guru ni dalam keadaan bercerita pun dia boleh mengasing-asingkan syariat ni tuan-tuan. Dia kata ni orang syariat, jangan banyak cakap dan sebagainya. Itu tanda awal kita boleh tolak orang macam ni tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan, kita nak tengok orang ni betul-betul arif ke tak arif, kita nak tengok ni sebenarnya syariat dia itulah nombor satu yang kita kena tengok. Sebab tuan-tuan, sebenarnya untuk sampai kepada makrifat, syariat ni lah perkara yang paling besar yang orang ni kena pandai, kena alim, kena hebat syariat ni. Sebab dalam perjalanan kita nak pergi kepada Allah, syariat ni lah landasan ni, syariat ni lah alatnya tuan-tuan. Kalau tak ada alat, kan, tuan-tuan nak pergi sampai kepada Allah macam mana? Alat tak ada. Tuan-tuan. Kalau kita ni tuan-tuan nak pergi Kuala Lumpur, kita kereta pun tak ada, nak pergi macam mana? Tuan-tuan. Jadi syariat ni alat. Dan tuan-tuan, kalau seseorang guru tak ada alat yang kemah, yang betul, macam mana dia nak menepis tipu daya syaitan yang terlalu tinggi bila dia pergi kepada tahap yang lebih tinggi, tuan-tuan ya. Waktu tuan-tuan nak tengok guru yang bawa kepada makrifat yang betul, tuan-tuan kena pastikan syariat dia tu, kealiman dia tentang syariat tu nombor satu. Kalau tuan-tuan tengok dia cerita pasal makrifat, tuan-tuan tak nak tengok dia mengajar fiqh macam mana. Dia pun tak ada kitab fiqh yang dibuka. Ataupun tuan-tuan tak tengok dia berkuliah, mengajar di surau di masjid tentang ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Dia tak mengajar orang, tuan-tuan tak? Dia cerita hakikat je tuan-tuan. Ataupun kalau kita tanya bab syariat, dia tak boleh nak jelas dengan baik. Kalau dia perjelas pun tak ada dalil, tuan-tuan tak? Jadi ini bukan guru yang perlu kita ikut. Sebab apa? Sebab diri dia sendiri itu tidak ada penapis, filter. Tuan-tuan nak ikut orang yang tak ada filter macam mana? Tuan-tuan tak? Kalau dia tertipu daya dengan syaitan, sekali-sekali yang kita tertipu daya dengan syaitan, tuan-tuan ya. Saya ada dengar beberapa perkongsian dalam YouTube tu yang memang jelas, tuan-tuan ya. Maknanya pandangan-pandangan mereka ni pandangan-pandangan yang meleset daripada agama ni, tuan-tuan. Antaranya tuan-tuan saya dengar, tuan-tuan ada pandangan-pandangan makrifat dalam YouTube ni. Itu sebab saya katakan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar perkongsian makrifat, jangan tuan-tuan tengok dalam YouTube ni bila ada nama makrifat tuan-tuan dengar semua, tuan-tuan ya. Sebab kadang-kadang saya tak nak tuan-tuan ni bercampur aduk kepahaman kita. Yang betul boleh, saya tak ada masalah, tuan-tuan ikutlah. Guru-guru yang memang betul bawa kepada makrifat ni dengan syariatnya bagus, dengan semayangnya bagus, kan, tentang tauhidnya dan sebagainya, dia mendalami. Dan kalau tuan-tuan buka kitab tauhid, suruh dia baca, dia boleh baca. Bukan baca saja, hurai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya masalah tauhid, tanjizi hadis ke, tanjizi qadim ke, suluhi qadim dan sebagainya, dia boleh syarah perkara tu, tuan-tuan. Wujud hakiki, wujud majazi dan sebagainya, kan. Ni kadang-kadang kita tengok orang yang cerita pasal makrifat ni, tuan-tuan, kadang-kadang sebutan hadis pun kadang-kadang tak jelas.
Mutu qabla an tamutu kan. Matikan diri sebelum kamu mati kan. Ada yang baca al-mautu qabla an tamutu. Tuan-tuan tak? Jadi di situ kita tengok dari segi bacaan hadis, dari segi nahwu sorafnya pun tidak kena. Macam mana dia nak bawa orang kepada mengenal kepada Allah, tuan-tuan. Ada di sana yang kita tengok dia kata apabila sampai kepada Allah makrifat ni, dia kata tuan-tuan bila anak-anak semua dia kata tuan-tuan yang sampai kepada makrifat ni, sampai kepada Allah ni, tak ada siapa boleh tunjuk tuan-tuan kepada Allah ni melainkan saya. Tuan-tuan tak? Bunyinya kemah. Mana kata bila sampai kepada Allah ni, kita dia sebut dalam video tu lah, dia kata sampai kepada Allah ni, dia kata tak ada orang yang boleh tunjuk kepada tuan-tuan melainkan saya yang boleh tunjuk, ni Allah. Mana tuan-tuan kalau belajar dengan dia, tuan-tuan sampai makrifat, nanti dia boleh tunjuk tuan-tuan makrifat ke tak makrifat,nya. Tuan-tuan tak? Ini perkara yang salah. Tuan-tuan ya. Makrifat ni bukan kita yang tunjuk, bukan saya yang tunjuk pada tuan-tuan. Makrifat ni anugerah Allah untuk diri masing-masing. Allah sahaja yang boleh mengiktiraf kita, mengiyakan kita. Bukannya tangan guru ataupun guru yang kata bila kamu sampai bertahap ni, saya yang akan sampaikan kepada kamu, itu Allah. Tuan-tuan ya. Ini tak betul jalan, tuan ya. Ataupun dia kata apa? Dia kata hijab-hijab kamu semua ni saya yang boleh buka. Tuan-tuan, hijab ni bukan dibuka oleh guru. Hijab ni tuan-tuan adalah dibuka oleh kita sendiri. Bukan kita sendiri buka, juga Allah yang buka. Tapi perjuangan tu kita. Hasil kita lawan mujahadah, hasil kita berzikir, maka Allah akan anugerahkan guru sebagai rujukan. Bukan guru ni boleh buka, okay, saya buka hijab awak, saya buka hijab awak. Jadi ada yang mendakwa-dakwi dalam kuliah ni, kita dengar macam tu, kita kata hebat, tuan-tuan tak? Ada setengah-setengah yang saya dengar, dia kata apabila saya tengok awak ni semua saya tahu, di sebelah awak ni ada istighfar atau tak ada istighfar, tuan-tuan dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita tengok secara penyampaian tu seolah-olah macam dia nak orang supaya maknanya meletakkan diri tu tinggi, hebat dan sebagainya. Sedangkan perkara tu tak ada dalam kitab-kitab perjuangan-perjuangan orang yang mengenal kepada Allah, tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, sebenarnya ilmu makrifat ni ilmu yang benar, ilmu yang tinggi nilainya, tuan-tuan. Tapi malangnya hari ini ilmu ni telah diambil oleh orang-orang yang tak sampai kepada Allah itu sendiri dan mengaku sampai. Dan mereka ni mengatakan mereka sampai hanya sekadar dengan kefahaman akal mereka, dengan ilham-ilham yang mereka terima. Dan kadang-kadang ilham yang mereka terima itu pun kadang-kadang tidak ditapih dengan syariat yang betul, tuan-tuan ya. Maka sebab tu saya kata dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mendalami ilmu-ilmu macam ni, tuan-tuan ya, maknanya jangan kita tersalah melihat kepada guru. Walaupun cara cakapnya kadang-kadang betul pada awalnya, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak tapih. Tuan-tuan ya, kerana tuan-tuan nak belajar, carilah guru yang betul-betul pengajarnya jelas, tuan-tuan ya. Dia ni belajar daripada mana, basicnya kat mana, tuan-tuan ya. Kemudian mungkin dia mengajar dekat surau, kat masjid yang kita boleh dengar perbahasan dia tentang fiqh dan diiktiraf pengajiannya di pejabat agama dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jangan cari guru yang mengajar kat rumah dia je, tuan-tuan ya. Kemudian dia sendiri pun kita tak tahu semayang dia macam mana, fikir dia macam mana dan sebagainya, gitulah tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan, jadi itu yang saya nak sebutkan, supaya kita ni mencari guru, biarlah guru yang benar-benar memberi ilmu yang mendatangkan keberkatan dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Baik ya. Baik tuan-tuan, jalan kita nak pergi kepada Allah ni landasannya ada 4 lah, tuan-tuan ya. Yang pertama kita panggil dia sebagai syariat. Ni perkara paling asas, paling utama, tuan-tuan ya. Yang kedua kita panggil dia sebagai tarikat. Yang ketiga kita panggil dia sebagai hakikat. Yang keempat dipanggil makrifat, tuan-tuan ya. Baik, syariat ni apa dia, tuan-tuan ya? Tarikat ni apa dia? Hakikat ni apa dia? Makrifat ni apa dia, tuan-tuan ya? Baik, syariat ni tuan-tuan, syariat ni adalah alat lah, tuan-tuan, alat. Mana kata tuan-tuan, kita nak dekat kepada Allah ni perlu ada alat. Alat ni dalam bahasa Quran dipanggil wasilah, tuan-tuan ya. Wasilah ni apa? Wasilah ni perantaraan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghul wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mencari wasilah. Wasilah ni apa? Wasilah ni alat perantaraan untuk kamu mencapai kedekatan diri kita kepada Allah. Tuan-tuan, memang kita kehidupan kita kat dunia ni memang Allah menjadikan kebiasaannya ada sebab dan musabab. Mana kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan boleh kenyang macam tu je ke? Ke tuan-tuan kena cari alat untuk tuan-tuan kenyang? Jadi kita ni, sebab tu ada syurga, ada neraka. Kerana apa? Kerana kita ada alat ataupun ada kelakuan-perlakuan kita yang menjadi penyebab kepada neraka dan kepada syurga. Memang sunnatullah di alam ni ada sebab dan musabab.
Jadi tuan-tuan nak kenyang perlu ada nasi. Kalau makan nasi sahaja, kalau kita tak makan nasi nak kenyang macam mana? Maka dengan Allah juga ada makanannya. Dan tuan-tuan, kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni ada alatnya. Apa alat kita nak kenal Allah? Hati. Roh batin ni. Sebab kita kenal Allah ni bukan dengan jasad, bukan dengan biji mata. Tuan-tuan, ada orang yang buta mata tapi kenal Tuhan. Tuan-tuan, ada di kalangan wali-wali Allah, golongan-golongan orang yang soleh, matanya buta tapi hatinya mengenal kepada Allah. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, alat kita kenal kepada Allah ni hati. Dan hati tu nak kenal Allah, hati yang bagaimana? Hati yang bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada segala dosa dan maksiat, bersih daripada kehendak-kehendak nafsu, dan bersih daripada memandang selain daripada Allah. Dipanggil maqam syahadah. Jadi maqam syahadah, maqam syuhud ni, musyahadah ni saya akan cerita dengan tuan-tuan maksud kalimah syahadah itu sendiri, tuan-tuan ya. Apa yang kita nak bawa dalam pengajian kita ni ataupun nak kenal kepada Allah ni bagaimana, tuan-tuan ya. Baik, syariat ni adalah alat jalan. Tuan-tuan, kata Syekh Abdullah guru kita, macam kalau kita nak basuh pinggan. Tuan-tuan boleh basuh pinggan, nak bersihkan pinggan macam tu saja, nak kena ada alat. Apa alat yang kita kena ada? Maka alat yang kita kena ada adalah sabun, tuan-tuan nak, dan apa panggil span kita nak basuh tu kan, kena ada. Tuan nak. Dan span ni, kalau span yang lemah ataupun span yang dah hancur, maka kita nak basuh pinggan pun akan terkesan. Maka syariat gitu juga, tuan-tuan. Kalau kita nak dapatkan syariat yang benar-benar menghidupkan hati, pinggan ni bagai hati kita, tuan-tuan nak. Dalam keadaan syariat kita tak betul, sembahyang kita dalam keadaan kita membaca tak betul, ibadah kita tak jelas, maka bagaimana sembahyang kita, zikir kita nak jadi alat untuk menyuci hati kita? Sebab tu syariat ni penting. Sebab dia alat paling utama untuk membawa seseorang pergi kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, makrifat ni bukan kita dapat mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni atas jalan ikut kursus ni dan sebagainya, tuan-tuan. Ada saya dengar dalam YouTube tu, tuan-tuan tak? Dia kata apa, tuan-tuan duduk dalam saya punya penyampaian kuliah ni, 3 jam duduk ni, kalau tuan-tuan tak kenal Allah, tuan-tuan boleh potong jari saya. Allah, tuan-tuan ya. Senangnya nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Semudah itu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Tuan-tuan, kenal Allah bukan dengan ilmu, tuan-tuan. Kalau kita kata dengan ilmu, tuan-tuan, orang boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Kalau begitu, di mana nilai tingginya zat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya? Dengan dosa yang kita lakukan, dengan hati yang gelap, tiba-tiba boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Betul. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha baik, dia tidak akan menerima melainkan yang baik, tuan-tuan. Tayyiban ni baik, mana hati baik, diri kita baik, ikhlas dan sebagainya. Kalau hati kita banyak dosa, tiba-tiba dengan ilmu, kadang-kadang orang tak sembahyang, orang makrifat kadang dia ilmu tinggi, tuan-tuan. Bukan orang makrifat lah. Saya tak panggil orang ni orang makrifat, tapi mereka je mendakwa diri mereka makrifat. Tak apalah, tuan-tuan, kita katakan mereka ni kata mereka golongan makrifat, tuan-tuan. Kadang-kadang mereka yang mendakwa diri mereka makrifat, sembahyang mereka muntah ke mana. Saya minta maaf, tuan-tuan. Antara yang kita sedia maklum, kita tahu kan, macam lepat, tuan-tuan. Macam lepat ni dia kata apa, dia kata sembahyang ni, dia kata tak boleh nak dilaksanakan sebab kita tak khusyuk dan sebagainya, tuan-tuan. Tuan-tuan, alat pun tak ada. Dan bagaimana maknanya seseorang yang telah memandai-mandai meletakkan hukum solat sebegitu boleh kenal kepada Allah. Sebab tu, tuan-tuan, jangan tertipu daya atas ilmu, bahaya, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, saya akan pausekan sekejap video ni sebab saya risau. Saya takut rakaman ni akan mati sendiri. Sebenarnya semalam saya dah buat satu video yang agak panjang, ada dalam sejam 15 minit, tuan-tuan. Panjang dah saya cerita, tuan-tuan, bayangkan sejam. Tiba-tiba rakaman saya mati. Tapi saya, yalah, mungkin ada hikmahnya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu, tuan-tuan ni. Jadi saya buka balik video tu habis. Sejam lebih saya bercakap ni, habis macam tu jelah, tuan-tuan ni. Ada hikmah jelah mungkin, tuan-tuan. Dan saya sekarang ni saya takut berlaku lagi. Jadi saya ingat saya akan matikan video ni. Nanti saya akan sambung pada video yang seterusnya. Saya akan terus sambung. Tapi saya akan matikan sekejap. Saya takut video ni mati pula macam semalam. Baik.